Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. $150 buah keluarga terdiri daripada warga emas dan golongan yang memerlukan bantuan menerima sumbangan di bawah program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Pemandu pelancong berlesen profesional mampu menjana kualiti dan imej pelancongan negara. Program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dilaksanakan bagi membantu meringankan keperluan perbelanjaan di bulan Ramadan dan membawa keceriaan kepada warga emas dan golongan yang memerlukan bantuan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ia juga sejajar dengan matlamat strategik yayasan dalam mengimbangi pemedulian terhadap keperluan asasi golongan yang memerlukan. Sempena bulan Ramadan 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi, RM138,800 disumbangkan kepada 150 buah keluarga di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Juga hadir Dr. Dayan Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Rancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Di daerah Blaid, rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku timbalan pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Sumbangan-sumbangan termasuk makanan asasi serta kuih muih dan minuman ringan. Sementara di daerah Tutong, penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Temburong, sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Pelbagai pihak terus menyemarakkan penghujung bulan Ramadan dengan majlis khatam Al-Quran dan sumbangan derma. Lewat petang kemarin, Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira mengadakan majlis khatam Al-Quran di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis merupakan aktiviti keagamaan persatuan berkenaan bersama ahli-ahli tentera yang bersara bagi meraih keberkatan bulan suci Ramadan. Juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran Pusat Perubatan Jerudong Park JPMC. Majlis berlangsung kemarin di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Bacaan Surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Pada majlis tersebut, 37 anak yatim terpilih di Kampung Jerudong menerima sumbangan derma.
Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Telisai Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Telisai lewat petang kemarin tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Telisai Daerah Tutong. Pada majlis tersebut, 12 anak yatim dan 30 asnaf menerima sumbangan derma yang disampaikan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi golongan autisma, meskipun bergelar insan istimewa, namun mereka juga ingin meraih keberkatan bulan Ramadan dengan Majlis Khatam Al-Quran Persatuan Semata Brunei. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. 45 peserta terdiri daripada pelajar autisma, tenaga pengajar dan ahli keluarga pelajar diraih pada majlis tersebut. Majlis diungkayahkan bersempena sambutan Hari Kesedaran Autisma Sedunia. Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri pagi tadi mengadakan majlis penutupan Tadarus Al-Quran Mahkamah Syariah 2024. Majlis berlangsung di Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Majlis merupakan kegiatan keagamaan tahunan yang diadakan bertujuan untuk sama-sama menghayati dan mencintai bulan suci Ramadan. Lebih RM2,300,000 diperuntukkan bagi agihan zakat wang tunai kepada asnaf fakir miskin dan mu'alaf. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sejumlah RM2,371,970 diperuntukkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bagi agihan zakat wang tunai kepada asnaf fakir miskin dan mu'alaf menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Peruntukan diambil daripada hasil kutipan zakat fitrah dan zakat harta yang diterima sepanjang tahun 2023. Lewat petang kemarin diadakan majlis penyampaian agihan zakat wang tunai kepada asnaf fakir miskin dan mu'alaf. Majlis yang diselajurkan dengan iftar itu berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang, Daerah Tutong. Penyerahan agihan zakat wang tunai disempurnakan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku naib yang dipertua MUIB dan isteri. Sejumlah RM26,860 agihan zakat wang tunai diserahkan kepada 71 orang penerima yang terdiri daripada 47 orang asnaf fakir miskin dan 24 orang asnaf mu'alaf dari daerah Tutong. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama RHB Bank Brunei menganjurkan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan penyampaian sumbangan Hari Raya. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Pejabat Suruhanjaya berkenaan. Penyampaian sumbangan kepada 40 anak yatim daripada Kampung Panca Delima, Kampung Orang Kaya Besar Imas dan Kampung Belimbing disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, dan Tunku Muhammad Firdaus Tunku Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif RHB Bank Brunei. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program Komuniti Wanita merupakan salah satu pendekatan memperkasa wanita memulakan perniagaan dengan kemahiran memasak serta mempromosi dan menyokong kaum wanita secara inklusif dari segi keusahawanan. Program dilancarkan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Program disertai oleh 7 wanita terpilih daripada golongan sasaran JAPIM. Pengisian program termasuk taklimat dan tunjuk cara memasak dan penyediaan hiasan makanan bagi juadah berbuka puasa. Para peserta juga menunjukkan kemahiran menghias dan menyediakan juadah. Program Komuniti Wanita sesuai dengan tema Hari Wanita Antarabangsa tahun ini, pelaburan terhadap wanita yang mengambil pelbagai bentuk, salah satunya membina kemahiran yang boleh digunakan seumur hidup. Profesen sebagai pemandu pelancong sangat diperlukan dalam sektor pelancongan di negara ini. Justru setiap pemandu pelancong berlesen yang profesional mampu menjana kualiti dan imej pelancongan negara. Pelaksanaan kursus asas pemandu pelancong dijangka dapat meningkatkan dan memantapkan kemahiran seorang pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan memenuhi kehendak piawaian yang ditetapkan. Seramai 10 peserta yang terlibat dalam kursus ke-14 menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dalam beberapa hari sahaja lagi, umat Islam di negara ini akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kemeriahan menyambut kedatangan Syawal mula dirasakan dengan orang ramai membuat persiapan agar dapat Aidilfitri disambut dengan suasana gembira. Tinjauan kru RTB ke beberapa premis perniagaan menyaksikan orang ramai membuat persiapan sejak minggu kedua bulan Ramadan dengan membeli pelbagai barang keperluan daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada hiasan rumah dengan tawaran potongan harga yang berpatutan. Jualan kuih dan biskut raya juga semakin merancak menjelang ketibaan bulan Syawal. Lagu-lagu raya berkumandang bagi menyerikan lagi suasana Aidilfitri yang tidak lama lagi akan menjelang. Dalam keriangan menyambut Hari Lebaran, para pembeli juga diingatkan agar berbelanja secara berhemah dan bersederhana serta mengelak berbelanja lebih daripada kemampuan. Cara kita ni berkhidmah dalam perbelanjaan sebutan Syawal ini, satu macam dari segi pakaian dan hiasan dalaman rumah, mana-mana yang dapat kita ni pakai, yang macam tahun lepas kita ni boleh pakai, kita ni pakai untuk Syawal tahun ini. Persiapan rumah dibersihkan saja ala kadar. Anda juga membeli barang yang semua baru, cuma membeli keperluan yang untuk makanan untuk dihidangkan pada tetamu-tetamu nantilah. 30 buah keluarga dari 5 buah mukim di daerah Temburong menerima sumbangan barangan asasi dan beras fidyah pada program Titian Amal Ramadan Charity Drive. Program dianjurkan kali kedua oleh Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei PKTLB dengan kerjasama Sekolah Stella. Program satu acara tahunan PKTLB melalui aktiviti-aktiviti Titian Amal Ramadan yang diadakan di keempat-empat daerah dengan menghantar sumbangan ke rumah 30 keluarga terpilih dari Mukim Labu, Mukim Batu Apoi, Mukim Bangar, Mukim Bokok dan Mukim Amo, terdiri daripada golongan asnaf dan yang kurang berkemampuan dan juga anak-anak yatim. Pada tahun ini, PKTLB menyasarkan lebih 400 penerima di keempat-empat daerah. Program diketuai oleh Awang Abidin bin Haji Musa yang dipertua PKTLB. Program Nur Ramadan 1.0 yang bermula pada 14 Mac lalu menutup tirainya dalam majlis penutupan. Dianjurkan oleh Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui Nadi Al-Qawi Al-Amin di bawah pengendalian Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan diadakan di Masjid Jami' As Hasanul Bolkiah, Kelmarin.
Hadir Profesor Madya Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi, Dekan Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan KUPU SB. Pengisian majlis tahlil, takhtim ramai-ramai, dikir marhaban dan doa khatam serta solat tarawih berjemaah. Program disertai oleh 100 belia dan jemaah majlis. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui bahagian pengakap wanita pagi tadi mengadakan majlis penyampaian sumbangan sempena bulan Ramadan. Aktiviti di bawah projek Jalinan Kasih itu berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Kampung Beribi. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Hussein, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. 27 orang terdiri daripada kalangan ahli-ahli pengakap iaitu 5 orang anak yatim, 2 orang kurang upaya dan 19 orang yang kurang berkemampuan menerima sumbangan. Majlis bertujuan sebagai wadah untuk mempereratkan lagi tali silaturahim dan kerjasama dalam aktiviti kebajikan. Jumlah saudara baharu di negara ini terus berkembang dengan kemasukan saudara-saudara baharu daripada pelbagai bangsa yang memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Majlis Pengislaman bagi seorang perempuan berbangsa Iban berlangsung di Kampung Batang Duri, daerah Temburong lewat petang kemarin. Aja anak Bana berusia 78 tahun kini dikenali sebagai Aisyah binti Abdullah Bana. Majlis diserikan dengan dikir marhaban dan penyampaian cenderahati kepada saudara baharu. Sejak Januari hingga April tahun ini, seramai 4 orang telah memeluk agama Islam di daerah Temburong. Bekalan darah di pusat pendermaan darah dan tabung-tabung darah di seluruh negara adalah di tahap yang rendah. Penderma darah kumpulan A, B dan O diperlukan dengan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Sehubungan itu, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan melanjutkan waktu beroperasi dan mengadakan kempen derma darah esok 7 April bagi persediaan menjelang cuti awam sempena Hari Raya Aidilfitri. Orang ramai diseru untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi meningkatkan bekalan stok darah di negara ini. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Kerja penyambungan kabel fiber optik di Jambatan Sultan Haji Umar Ali Saifuddin akan dilaksanakan pada Isnin 8 April 2024. Kerja tersebut bermula pukul 9 pagi hingga 5.30 petang. Kawasan terlibat kilometer T10.5 hingga kilometer T9.5 Hala Temburong. Jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan tersebut dinasihati untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi had laju yang dibenarkan.